Hai kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebelum saya Beta lagi berbicara, bila saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Nurliana Maisara binti Mazan dan saya dari kelas PT1S102. Jadi pada hari ini saya akan kupas berkenaan dengan metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. So, semua nak tahu tentang metodologi Al-Quran untuk menerapkan akidah kita? So, stay tuned. Baiklah, kita sambung kepada sesi seterusnya, iaitu saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang metodologi Al-Quran dalam mengukuhkan akidah. Baiklah, jadi kita akan tengok metod-metod Al-Quran, cara Al-Quran dalam mengukuhkan akidah kita. Okay, yang pertama ialah Al-Quran ini memberi kebebasan akal dan bebas daripada paksaan dan juga taklid. Okey. Al-Quran dia mengajak manusia untuk berfikir dahulu untuk memahami akidah sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-16. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ayat ni saya pasti semua biasa dengar sebab kalau kita pergi tahlil kan, jadi imam akan ketuai bacaan dengan katakan fa'lam annahu la ilaha illallah dan kita akan sambung dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadinya apa maksud fa'lam annahu la ilaha illallah ni? Okey, maksudnya ialah maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Jadi Allah telah terangkan kepada kita, tak ada Tuhan yang berhak ataupun layak disembah selain daripada Allah. Kemudian ada juga yang kemudian seterusnya menyeru manusia untuk tidak mengikut sesuatu tanpa mengkaji dan berfikir. Ini adalah berkaitan dengan taklid. Okey, saya terangkan dulu apa maksud taklid. Taklid bahasa mudahnya ialah taklid ni adalah mengikut-ngikut. Mengikut-ngikut ni tanpa sebarang kajian ataupun selidik dilakukan. Okey. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang bermaksud dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Jadinya bila kita dapat sesuatu ilmu baru, terutama tentang akidah yang kita dapat daripada mana-mana sumber, terutama media sosial pada generasi kini lah kan, kita tak boleh terus ambil apa yang kita dapat tu. Jadi kita kena kaji dulu, selidik dulu sama ada ini bertentangan tak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan tak dengan pegangan kita dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak bertentangan, kita boleh ambil. Kalau bertentangan, kita kena tinggalkan. Jadi dalam Al-Quran dia telah memberi kebebasan kita untuk berfikir tentang Allah dan tidak taklid dan ikut-ikut. Jadi saya juga ingin terangkan tentang taklid ni. Taklid ni dia macam okey, kita ni ada seorang tok guru di mana kita ikutlah tok guru ni sebab kita fikir tok guru kita ni adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu kan. Jadinya contoh tok guru kita ni suruh kita berpegang kepada A. Kemudian tok guru kita ni suruh kita berpegang pula kepada B dan kita pun ikut. Tapi kita selidik dan kita pun fikir apakah itu batil ataupun itu sahih benar. Okey, seterusnya. Kemudian berkaitan dengan isu taklid juga. Pada masa sekarang ni kebanyakan orang tidak sedar sebenarnya adalah taklid. Mereka mendapat sesuatu dan mereka menyebarkan. Ialah kita akan kupas berkenaan dengan kurang kesedaran untuk menyelidik maklumat yang diterima. Okeylah, baik, kita akan sambung dengan kurang kesedaran untuk menyelidik maklumat yang diterima. Jadinya poin dia, sebagai seorang Islam seharusnya kita menjadi orang yang paling teliti dalam menerima sebarang ilmu. Lebih-lebih lagi dia berkaitan dengan ilmu akidah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik menyampaikan satu perkara, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu sehingga kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Jadinya, bila kita mendengar satu, terutama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pegangan kita, bila kita dengar ataupun kita dapat satu info ataupun maklumat lah, terutama di media sosial, kita tak boleh terus menyebarkannya.
Sedangkan kita ada kemampuan untuk kita mengkaji semula, untuk kita menyelidik maklumat tersebut. Sekarang kita ada banyak platform untuk menyelidik, untuk mengkaji benda-benda macam tu. Seperti kalau kita tengok kat Google, kita boleh cari berkaitan dengan hukum hakam yang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa mufti-mufti setiap negeri. InsyaAllah semua maklumat yang diberikan adalah maklumat yang sahih di laman web tersebut. Kemudian bila kita dah sahkan kesahihannya, barulah kita boleh sebarkan. Dan bila kita dah sebarkan tu, insya-Allah kita akan mendapat pahala dan menyebarkan kebaikan. Dan jikalau kita menyelidik sesuatu itu, sama ada sesuatu batil, dan kita terus sebarkan, dan apa yang akan sampai itu akan menjadi sesuatu yang buruk kepada diri kita. Jadinya seterusnya kita beralih pula kepada metod Al-Quran seterusnya, iaitu Al-Quran membentangkan akidah yang batil. Untuk pengetahuan, Al-Quran bukan sahaja membentangkan akidah yang batil, malah Al-Quran juga menerangkan ke kita tentang akidah yang benar, akidah yang sahih. Jadinya, Al-Quran ini menidahkan akidah yang batil seperti animisme, Yahudi dan Kristian. Kemudian Allah juga berfirman, ada mengatakan tentang akidah Kristian, di mana Allah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Jadi Allah dah terangkan kepada kita, Allah dah tunjukkan kepada kita bahawa Kristian ni dia percaya kepada tiga Tuhan, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu. Bahawa Allah kata janganlah kamu mengatakan. Bila Allah kata jangan, maka bila kita berpegang, hukum jatuhlah hukum haram dan jatuh kafir. Kemudian berkaitan dengan akidah yang batil juga, Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat ke-37 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan kamu. Kalau betul lah kamu hanya beribadat kepada Allah. Jadi Allah ni ciptakan semua benda. Jadi ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pokok dan sebagainya. Sedangkan Allah yang menciptakan. Kalau kita filologi, jika ada sesuatu ciptaan, pasti yang hebat. Ada satu ciptaan yang hebat, pasti yang menciptanya lagi hebat. Jadi ini takkanlah kita nak menyembah makhluk yang diciptakan Allah. Misalnya kita akan menyembah Allah, ini pencipta yang hebat. Kemudian Allah nyatakan juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, dan mereka yang kafir mengambil benda-benda lain dari Allah sebagai Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-nyembahnya dari bahan-bahan dari bumi, dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan satu bahaya atau satu faedah untuk dirinya sendiri, dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula mana-mana telah mati. Jika kita lihat kat sini, ini berkaitan dengan penyembahan berhala. Jika kita tengok kan, berhala ni sebenarnya diciptakan. Macam tadi kita cakap, pastinya orang yang menciptakan adalah lebih hebat daripada ciptaannya. Kenapa dia yang ciptakan? Pasal disembah. Macam tak logik. Dan ini satu benda yang tidak realiti lah. Bukan macam tidak berpijak kepada realiti sebenar. Kemudian, berhala yang diciptakan ni, kan, patung-patung yang diciptakan ni sudah pasti tidak mendatangkan pelbagai faedah. Dia tidak boleh mendatangkan kebaikan dan tidak boleh juga mendatangkan keburukan. Like macam berlainan dengan Allah. Allah ni boleh memberikan rezeki, boleh memberikan bala, boleh menghidupkan yang mati dan boleh mematikan yang hidup. Berlainan sekali dengan berhala yang mereka ciptakan dan mereka agung-agungkan. Kemudian Al-Quran membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenaran. Sebagaimana yang Allah berfirman surah An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad dan kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sungguh telah sesat, dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Maka Allah terangkan kat sini, jika kita ingkar dengan apa yang Allah suruh kita berpegang ini, maka kita adalah sesat, dan Allah tegaskan kat situ kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maka Allah secara apa ni, orang kata
secara mendalam ialah Allah nak katakan kat sini, kalau kita tak berpegang ataupun kita ingkar dengan benda ni, kita akan sesat. Ataupun kita tidak berada di jalan kebenaran. Kemudian, Allah kata lagi dalam surah Al-Imran, Allah telah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan malaikat serta orang yang berpengetahuan pun naik saksi bahawa Allah ini berdiri dengan adil, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pun Allah telah menerangkan tentang sifat-sifat Allah dalam surah Al-Imran ni ayat ke-18. Allah kata Dia adalah Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Dia. Kemudian berkaitan malaikat, kan, berkaitan dengan kuasanya, berkaitan Allah ni, Allah mengatakan, Allah terangkan kepada kita bahawa Allah ni Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah kata lagi surah Al-An'am yang bermaksud, dan pada sisi ayat ke-59 yang bermaksud, dan pada sisi Allah jugalah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja, dan Dialah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur selai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan semuanya ada tulis dalam kitab ini, Lauh Mahfuz yang terang lagi yang terang nyata. Dan setiap apa yang berlaku ni semua ialah di bawah pengetahuan Allah. Kita ni hanya manusia lemah, kita tak tahu apa-apa. Jadinya Allah yang tahu segala-galanya. Jadi kat situ menerangkan tentang sifat Allah, yang Allah ni Maha mengetahui sesuatu. Okey, baiklah seterusnya. Tentang penyuburan iman. Penyuburan iman dalam Al-Quran ini menerangkan konsep keimanan dan cara menyuburkan iman dan kepercayaan kepada Allah melalui penghayatan dan amalan ibadat serta jauh daripada amalan hurafat. Menerapkan konsep keikhlasan dan ketulusan beribadat dan beriman. Dalam Al-Quran ada mengajar kita tentang kehusyukan solat, kan? Ikhlas dalam buat ibadat. Menerapkan konsep keimanan ni macam percaya melalui penghayatan dan amal ibadat. Contohnya melalui kisah-kisah terdahulu, kan, berkaitan dengan kisah-kisah kisah Nabi dengan kaumnya tentang ibadat-ibadat. Kemudian seterusnya metode Al-Quran ialah menetapkan akidah menerusi kedua hasanah. Bila bercakap dengan tentang kedua hasanah, pasti kedua hasanah yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Kerana apa? Allah utuskan Nabi untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai umat dia lah. Kemudian dalam Al-Quran juga ada berkaitan dengan rasul-rasul ataupun nabi-nabi dengan kaumnya, kan, berkaitan dengan mereka menyebarkan risalah, iaitu kebenaran. Contohnya berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang di Mesir, Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Lut dengan kaum Sodom, Nabi Ibrahim. Kalau berkaitan dengan cerita-cerita ni, kan, Allah telah tunjukkan kepada kita. Contoh dengan ini, kita cerita tentang kisah terdahulu. Allah telah tunjukkan kepada kita perbuatan ataupun perbuatan jahat orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, dan Allah telah datangkan bala kepada mereka. Jadinya, dengan adanya Al-Quran ni, dia dapat menyerapkan akidah kita. Dengan kita mengambil baik pengajaran daripada kisah-kisah terdahulu. Contohnya kaum yang mengamalkan homoseksual, Allah telah binasakan mereka. Kemudian berkaitan dengan kedua hasanah. Bila kita cakap pasal kedua hasanah, mesti lagi cakap pasal Rasulullah. Rasulullah ni akhlak dia adalah sedangkan anak dia, bila kita tanya tentang akhlak Rasulullah, dikata adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagaimana hebatnya akhlak Rasulullah ni, baik, perfectnya macam mana akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Jadinya bila kita bercakap tentang akhlak, seterusnya kita akan tunjuk akan menuju kepada Nabi Muhammad lah, sebab dia adalah sebaik-baik contoh dan tauladan. Kemudian berkaitan dengan surah An-Nahl ayat 36 ni tentang
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah ni, Allah telah nyatakan dalam Al-Quran bahawa setiap umat, setiap kaum dalam dunia ni Allah datangkan nabi dan rasul untuk untuk mereka ini menyembah Allah. Menyembah Allah dan uh, meng, mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara tagut. Yang ini sembah selain Allah. Jadinya bila kita cakap pasal Nabi dan Rasul bagi setiap kaum, mungkin kita macam terfikir, kaum Melayu ni kan kaum juga, ada ke Nabi dan Rasul kan? Okey, ini Wallahualam, tapi uh, Allah dah kata berkaitan dengan setiap kaum ni pasal Nabi Rasul. Dan dalam Al-Quran cuma menyatakan bahawa yang kita ketahui hanya ada 313 Nabi dan 25 Rasul. Ini yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Mungkin kita juga ada Nabi dan Rasul tapi tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian, jadi dengan adanya Nabi dan Rasul ni ialah untuk penunjuk kebenaran kepada jalan yang benar. Iaitu menyembah kepada Allah. Kemudian, ini adalah rujukan saya. Okey, saya nak bertambah sikit berkaitan dengan bila kita fikirkan Allah. Ini adalah maklumat tambahan sedikit lah. Berkaitan dengan kita fikirkan Allah. Bila kita cakap pasal fikirkan Allah ni kan, bila kita sebut kalimah Allah tu, apa yang terbayang dalam fikiran kita? Pastinya ada orang membayangkan kalimah Allah, ada orang melambangkan cahaya. Tapi apa yang saya nak katakan kat sini, semua yang kita bayangkan itu adalah bukan Allah. Kerana Allah ini, dia tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan oleh fikiran manusia, dan kita pun tidak dapat mencapai tahap untuk membayangkan Allah. Dan Allah bagi kita akal ni bukan untuk kita fikirkan zat Allah, tapi untuk kita memikirkan sifat-sifat Allah, kebesaran Allah. Jadinya sesiapa yang terlalu memikirkan zat Allah ni, ada istilah. Tersilap saya, maaf kalau salah, saya istilah tu lah gila isim. Di mana mereka terlalu memikirkan zat Allah sampai boleh menjadi gila. Dan Allah juga menyatakan siapa yang memikirkan zat Allah, nescaya kamu akan binasa. Maka itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kalau ada masa, ada rezeki, ada jodoh, kita boleh berjumpa kembali. InsyaAllah, jazakallahu khairan kathiran. Yang kurang itu, yang dalil lemah itu datang daripada saya sendiri, dan yang lebih dan yang hebat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.